Saya sebut hal ini untuk menjelaskan kepada kita tidaklah mudah untuk seseorang berdiri membawa ajaran yang apa yang ia yakini, sehingga kita akhirnya dikelirukan tentang apa itu makna dakwah dan apa itu tujuan dakwah. Cuma saya nak cerita ialah satu hal tentang apa yang kita, tentang salah faham kita tentang apa yang dikatakan membawa dakwah dan membawa ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita dikelirukan disebabkan kita melihat dunia agama ni macam dunia selebriti dan entertainment. Semalam ada satu ni nak buat rakaman saya, dia sebuah rakam selamat ke channel mengenali tokoh-tokoh selebriti. Saya batalkan rakaman. Kata, I'm not selebriti, saya bukan selebriti. Saudara kenal saya tapi saya bukan selebriti. Yang lain nak masuk tak apalah, itu dia punya hal. Tapi kita ada salah faham. Ketika para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka memasuki ajaran ataupun memasuki dakwah ini, mereka tidak memasukinya kerana nak menjadi penghibur, mencari lawak apa supaya ramai orang boleh gelak. Mereka tidak masuk untuk menjadi kaya. Sebahagian mereka ada harta kerana kurniaan Allah pada mereka. Saya suka dengan kisah beberapa tokoh pendakwah sunnah besar di Mesir. Sebahagian tuan-tuan tahu, Abu Ishaq, ramai lagi. Pada usia awal muda mereka, sukar nak berceramah, orang tak bagi, masjid tak bagi, orang halang, polis tak bagi, kerajaan tangkap. Tapi bila dah lama, dah tua, berdakwah dah banyak, dunia telah kenal, pemerintah hormat, orang hormat, Saudi hantar kapal terbang jemput mereka, bawa mereka pergi haji. Saya dengar cerita anak murid dia, dia sedih. Dia kata, Masya Allah, besarnya rahmat Allah. Pada hari kami memulakan dakwah, bukan ini igawan kami. Igawan kami hanyalah berilah peluang kami bercakap, berilah keizinan untuk kami boleh menyampaikan apa yang kami yakin ia benar. Tapi Allah dengan kurniaannya kemudian dia bagi. Tapi itu tidak pernah mengubah mereka untuk bercakap benar. Terus dengan dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah pemahaman itu diubah. Apabila orang tahu nak jadi apa? Nak jadi penceramah agama. Sebab modal ayat liok saja. Cakap sejam, buat lawak sikit, buat cerita sikit, baca hadis dhaif pun boleh, palsu pun okey, sampul tetap sama. Lagi banyak orang gelak, lagi banyaklah orang panggil. Dia menjadi entertainment. Dan kalau ada fakta yang benar, tidak akan disebut, kerana kalau sebut yang benar nanti akan jadi masalah. Maka ramailah penceramah dengan berbagai gaya. Sebahagiannya program reality yang memang diasuh ketika mana nak menangis, ketika mana nak bersedih, muka absolutely seperti seorang pelakon. Ketika dia menangis ialah dia telah dilatih menangis. Tuan-tuan tengok pelakon-pelakon yang berlakon watak-watak di dalam filem mereka. Mereka menangis, kita pun menangis. Sebenarnya mereka berlakon je. Tapi tak apalah, mereka menghayati watak. Mereka tak sedih pun. Bahkan tadi duk fikir macam mana nak bagi mata aku keluar air mata. Sehingga ceramah agama itu menjadi entertainment. Maka ramai penceramah muncul dalam dunia ini. Saya tak kata kita bagus ataupun orang lain tak bagus. Mungkin kita dan mungkin orang lain juga. Mungkin sebahagiannya bagus, tapi mungkin juga sebahagiannya
menjadikan inilah sumber pendapatan. Berlatih untuk berceramah bukan kerana nak menyampaikan apa yang dia yakin ini yang wajib disampaikan, tetapi kerana dia rasakan ini adalah sumber pendapatan. Jadi ustaz naik kereta mewah, orang bagi makan free. Saya tak kata salah mendapat hal itu, saya pun dapat makan juga, tetapi itu bukan igawan kita dalam dakwah. Pada hari-hari kita berdakwah, kita menghadapi para anbiya. Pada hari-hari mereka berdakwah, mereka menghadapi ujian yang besar. Apabila Allah menceritakan tentang Ya'qub, Ishaq, tentang para anbiya alaihimussalatu wassalam, bagaimana Allah mengangkat mereka, apa Allah kata mereka pada surah Al-An'am? Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Yang demikian itulah petunjuk Allah yang Allah tunjuk dengannya sesiapa yang Allah kendaki di kalangan hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka syirik, andainya mereka tak syirik, jika mereka syirik, yakni mempersekutukan Allah dalam amalan, di dalam dakwah mereka, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka gugurlah daripada mereka apa yang mereka lakukan. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, hukum, kebijaksanaan ataupun hikmah pada mereka, hukum akam ataupun panduan, wan nubuwah, dan kenabian. Fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Jika orang-orang yang kafir itu tak menyokong mereka, tak mau sokong mereka, para nabi, kami akan wakilkan orang lain yang tak menentang mereka untuk menyokong mereka. Jika orang tak mau, kalau kita dakwah yang benar, ada orang tolak kita pun, Allah tetap akan hantar orang yang terima kita. Ketika orang Taif baling Nabi dengan batu, jin terima dakwah Nabi di Taif. Tapi apa Allah kata selepas daripada itu pada Nabi? Ulaika alladzina hadallah. Mereka itu para anbiya yang telah suffer, yang telah menghadapi rintangan, susahan dalam dakwah. Ulaika alladzina hadahumullah. Ulaika alladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka itulah kamu wahai Muhammad ikut mereka. Apa Allah kata yang pertama? Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Qul, katakanlah, la as'alukum alaihi ajra, aku tak minta daripada kamu habuan daripada dakwah ni. In huwa illa dzikra lil alamin, ia hanyalah merupakan peringatan untuk sekalian alam. Itulah dakwah para anbiya. Dengan dakwah itu mereka menghadapi rintangan. 1000 tahun dakwah Nabi Nuh, pengikutnya hanya berapa puluh orang, dia tidak mengubah agenda dakwahnya. Dia tak kata tak apalah dah hampa tak mau, dah depa tak mau, kita buat cara lain lah pula. Kita kata hak depa mau. Para anbiya tidak melakukan itu. Para pendakwah tidak melakukan itu. Jikapun Allah memberikan kedudukan penghormatan kepada mereka, bukan kerana mereka mengubah jalan mereka, tapi kerana mereka tetap istiqamah di atas itu. Ada orang dia ubah macam-macam dia buat. Kadang-kadang kita tengok, saya kadang-kadang tengok apa, lucu kan, orang ni, orang kalau kita dalam dunia dakwah lillahi ta'ala, tuan-tuan berdakwah, tuan-tuan akan ada satu cara fikir yang berbeza dengan cara orang bukan di medan dakwah. Itu kadang-kadang menyebabkan apabila orang yang bercakap tentang dakwah tapi dia bukan berfikiran dakwah, dia tidak mengubah. Ramai okey, sebahagian artis okey,
Tak apalah artis ke apa ke selain artis, kita nampak oh telah pakai tudung baru, tudung style artis ni, tudung style artis ni. Tapi mereka hanya mengubah warna tudung dan meletakkan tudung. Mereka tidak mengubah cara fikir yang betul. Cara fikir masih lagi cara fikir jahiliyah. Bukan semualah saya kata, sebahagian manusia cara fikir dia jahiliyah. Bila ada berlaku apa-apa benda, dia tak tawakal pada Allah, dia tidak mentauhidkan Allah. Tapi kerana dia dapat cerita dah berhijrah, sekarang sedang jual tudung desain baru, entertainment. Dah berhijrah, sekarang daripada penyanyi biasa, sekarang sudah lebih Islamik, keluarkan produk makanan, ada gambar dia, dah pakai tudung ataupun pakai kopiah. Entertainment, marketing. Saya bukan kata semua salah, tapi saya cerita ini berlaku dalam semua. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada hal ini. Sebagian orang dia Allah bagi kurniaan, orang dapat tak apa. Afiyah bin Yazid, qadi pada zaman pemerintahan Abbasiyah. Qadi ada gaji. Qadi ini bukan bagi orang nikah. Qadi ini maksudnya dia hakim lah. Dulu tak ada dua undang, sivil ke tak sivil, satu undang. Orang pergi mengadu kat Harun al-Rashid. Orang kata apa punya hakim, tolak ansur tak boleh pakai hakim. Tapi Afiyah bin Yazid terkenal dengan seorang yang saleh. Saleh dia. Orang panggil Harun al-Rashid, panggil dia. Panggil dia mai. Dia mai. Duduklah majlis Harun al-Rashid. Sebenarnya orang mengadu pada dia, dia pun diam. Orang nak mengadu macam mana? Sekali Harun al-Rashid bersin Harun al-Rashid. Khalifah tuan-tuan, khalifah yang menguasai dunia yang begitu besar. Sekali dia bersin, semua keliling kata yarhamkallah. Dia lagi patut kata dia ada jawatan, dia tak kata. Harun al-Rashid kata semua orang kata yarhamkallah. Pasal apa kau tak kata yarhamkallah? Aku bersin, khalifah. Afiyah bin Yazid kata, sebab kau tak kata alhamdulillah. Aku tak dengar. Aku tak dengar kau kata alhamdulillah. Orang lain tu kami lagi yarhamkallah, tak ada nak bersin yarhamkallah lah. Aku tak dengar kau kata alhamdulillah. Kerana hadis Anas bahawasanya atasha 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, dua orang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Nabi kata yarhamkallah pada satu orang, yang seorang lagi Nabi tak kata. Faqala alladhi lam yushmit, orang yang Nabi tak kata kat dia apa? Lam yushammitu. Faqala alladhi lam yushammitu, yusammit. Fashamata apa? Fashammat lam yushammitu, yang seorang yang Nabi tak kata yarhamkallah pada dia. Atasa fulan fashammatahu, si fulan bersin fashammatahu, kau kata yarhamkallah. Wa atastu falam tushammitni, aku bersin kau tak kata pun alhamdulillah aku, yarhamkallah aku. Enggak, Allah rahmat. Nabi kata inna hadha hamidallah wa anta lam tahmidillah. Dia tadi kata alhamdulillah, kau tak kata alhamdulillah. Jadi khalifah kau bersin, kau tak kata alhamdulillah, aku tak kata lah yarhamkallah. Khalifah tengok dia, khalifah kata orang yang tak bertolak ansur pasal bersin ni, dia juga tak mungkin bertolak ansur dan benda-benda yang patut dia bertegas. Patah balik pergi jadi
jadi hakim. Baguslah dapat khalifah macam tu. Tapi saya nak ceritanya, orang dia tak faham. Sebahagian orang, oleh kerana dia hidup di zaman, di dalam alam dia, tuan-tuan, dengan orang dia, orang yang suka ambil duit orang. Lepas tu kalau kita cerita dia tu tak ambil duit, bohong dah, mana ada orang tak ambil duit. Pasal dia hidup ambil duit. Macam Abdullah ibn Mubarak. Al-Mubarak, bapa Abdullah ni terkenal sebagai satu orang yang sangat saleh. Dikatakan ahli sejarah, dia ambil kerja jadi tukang jaga kebun rumman, kebun apa? Delima. Jadi setahun dia jaga, toke kebun, tuan kebun datang, dia kata, dah tolong ambil delima-delima yang manis aku nak makan. Dia ambil delima bagi makan. Tuan kebun tu makan masam. Lepas daripada tu kata, ni masam, aku kata ambil yang manis. So dia ambil lagi, dia pergi ambil lagi, bawa masam juga. Dia kata, aku kata ambil yang manis, yang kau ambil masam buat apa? Dia kata, tuan, masalah dia, saya tak tahu yang mana yang manis, saya tak pernah makan delima ni. Kau duduk sampai setahun kau tak nak makan delima ni. Tuan tugaskan saya jaga kebun ni. Tuan tak pernah kata kat saya boleh makan. Saya jaga je lah kebun ni. Dikatakan hasilnya lah anak dia Abdullah ibn Mubarak yang saleh. Mentaliti yang berbeza. Sebab tu golongan saleh, para ulama ataupun orang baik, mereka mungkin mengkritik pemerintah dan juga mungkin memuji dalam perkara yang lain. Orang yang memang duduk dalam politik kaki ampu, bila orang puji, itu mesti nak jawatan. Bila kritik, mesti tak puas hati sebab tak dapat jawatan. Pasal dia fikir orang macam lah dengan dia. Kerana perhitungan dia adalah kedudukan. Para anbiya bukan itu. Pada hari dia berlunak dengan Firaun, kena arahan Allah. Pada hari Musa bertegas dengan Firaun juga kena arahan Allah. Dan ini adalah hal yang penting untuk kita faham di dalam dah masuk tu azan tu.